Sungai Mulia mengontang. Ku terhumban. Terima kasih untuk perkongsian sebentar tadi. Baiklah, terus ke ahli panel ketiga kita, iaitu Dr. Boon Jong Fook. Baiklah Doktor, Doktor telah menyanyikan kepada kita sebuah puisi di dalam bahasa Melayu. Saya semestinya boleh faham kerana saya seorang penutur bahasa Melayu. Tapi saya yang faham yang tersurat, yang zahir. Saya tak faham lagi yang tersirat, yang batin dalam puisi itu. Jadi Doktor, boleh tolong terangkan kepada kita semua apa mesej yang ingin disampaikan daripada puisi tersebut? Ya, saudara moderator ya, dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Sebenarnya idea untuk menulis lagu ini timbul bila melihat keadaan dunia sekarang yang semakin pincang. Kita ini bukanlah di gurun, tapi sudah kering macam gurun. Jadi saya ambil isu kemuliaan manusia. Manusia itu ialah binatang kelas pertama. Tetapi kerana kita sudah rakus, kerana survival untuk hidup, maka timbullah soal tamak. Tamak ini pula kadang-kadang perlu ataupun terdesak. Tapi ramai orang yang sudah mengambil kesempatan. Jadi mulia di sini saya boleh simpulkan sebagai sifat mulia sebagai manusia yang diwar-warkan dalam semua ajaran. Mulia itu di segi fikiran, jiwanya mulia. Kemuliaan diterbitkan ditransformasi, dikeluarkan bentuk tindakan, bahasa, perlakuan dan sebagainya. Jadi untuk mengembalikan bumi ini lebih aman, lebih makmur, kita perlu mengeja balik maksud mulia itu. Sebab kita sudah lupa manusia, nilai manusia yang sebenar. Kerana kita sangat rakus. Sangat rakus. Saya tidak menyalahkan sistem kapitalis. Tapi manusia semakin maju ukurannya daripada kapitalis. Minta maaf ya, orang yang berkapitalis. Tapi ini sebab ini saya dari USM juga kan. Jadi kita harus melihat secara global dan kembalikan kemuliaan yang kita pernah ada selama ini. Ini cuma pandangan ikhlas saya kepada masyarakat, sama ada tidak setuju atau tidak itu hak masing-masing. Cuma ini yang berlaku sekarang. Saya ingat itu sajalah saudara ya. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Boon Jong Fook. Baiklah, seperti Doktor tahu, Doktor dijemput untuk mewakili budaya kaum Siam di Malaysia ini. Dan Doktor telah menjelaskan puisi beliau iaitu berkitarkan tentang kemanusiaan dan juga kemajuan manusia, merakuskan manusia. Jadi saya ingin tanya, ada tak elemen kesiaman dalam mesej tersebut? Ada tak elemen Siam dalam mesej kemanusiaan dan kemajuan manusia itu? Boleh Doktor tolong ulas kepada kami semua? Okey, saudara moderator dan juga sidang hadirin. Bercakap tentang isu kemuliaan ini, di dalam masyarakat orang Siam di Kedah dan Perlis, satu persembahan yang menjadi ikon kepada orang Siam ialah Nang Talung, iaitu wayang kulit dan juga menora. Wayang kulit, Nang Talung dan menora ini
adakan persembahan di sekitar bulan Mei dan bulan Jun. Ya. Okey, sebenarnya persembahan Nang Talung dan juga menorah ini menjurus kepada upacara melepaskan niat, iaitu bila sesiapa yang bernazar dalam bahasa Melayu, berniat untuk mendapat sesuatu, mereka berjaya dan dengan niat itu mereka akan adakan persembahan. Jadi persembahan ini merupakan persembahan ritual, tradisi yang diadakan khusus untuk menghormati leluhur, nenek moyang, ya. Jadi di sini dipancarkan satu nilai murni atau mulia di sini, iaitu menghormati keluarga, menghormati keturunan. Dan dalam upacara ini terdapat elemen seperti melupa, ya. Semangat datang, semangat Nang Talung, semangat menorah datang, dan ada perantara yang melupa, yang menjadi yang menyebut nama leluhur atau nenek moyang. Jadi anak cucu akan masuk pergi memberi penghormatan. Ini satu bahagian yang masyarakat orang Siam lakukan, dan oleh kerana musim ini musim PKP, sejak tahun lepas dan tahun ini orang-orang Siam terbantut, saudara moderator, terberhenti kerana SOP itu. Kalau tidak, tiap-tiap tahun diadakan persembahan begini. Tujuannya untuk memberi penghormatan kepada leluhur. Bulan Mei dan Jun sahaja. Dan pada masa ini kumpulan wayang kulit atau Nang Talung ini sudah hampir pupus, ya, saudara moderator. Tinggal satu kumpulan lagi di Perlis, di Bohor Mali, ya. Manakala menorah ni masih ramai kumpulannya yang meneruskan tradisi ini. Kerana elemen penghormatan ini mencerminkan nilai mulia yang dididik, ya. Okey, bila diadakan upacara begini, ahli keluarga akan datang memberi sumbangan, sama ada wang ringgit ataupun makanan untuk menjayakan majlis. Dan selalunya untuk menorah ini diadakan 3 malam 4 hari. Betul, ya, 3 malam 4 hari, dan kosnya agak tinggi sekarang. Tapi dengan adanya saudara, adik-beradik dalam keluarga itu, maka ringanlah tuan kerja itu melakukan ritual menorah ini. Dan ini sebahagian daripada nilai masyarakat orang Siam yang masih dipelihara sampai sekarang. Dan saya pernah melibatkan diri dengan persembahan ini sejak 20 tahun yang lalu, dan saya pergi sendiri ke lapangan untuk melihat, dan saya juga main muzik dengan kumpulan menorah. Dan kalau saudara-saudari ingin melihat lebih lanjut, bolehlah tengok dalam channel saya YouTube, ya. Saya banyak buat liputan tentang menorah, tentang wayang kulit Nang Talung ini. Dan dalam channel saya mungkin orang sebut macam rojak, caca marba. Saya buat semua, saudara moderator, sebab kita tidak boleh makan satu jenis lauk sahaja. Kita makan macam-macam, kan. Jadi pendek katanya, orang Siam dengan adanya seni ini, maka itu ialah satu platform untuk masyarakat orang Siam, ya, mengeratkan tali persaudaraan melalui seni persembahan. Dan nilai yang saya ingin war-warkan tadi itu hanya media moden, mulia, yang kita sayang, ya, kalau nilai-nilai yang murni begini, yang baik, yang mulia ini nanti pupus daripada
kebiasaan manusia, ya. Dan kita sudah jadi, dalam bahasa utara, hang aku. Kalau tak tahu, buat tak tahu. Jadi makin susah hidup kita ni. Kita punya keakraban makin pincang, ya. Saya ingat itu sajalah, saudara moderator, ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Boon untuk penjelasan tadi. Saya juga orang Kedah, jadi saya pun tahu juga hang aku itu. Baiklah, saudara-saudari boleh melayari laman YouTube untuk melihat. Baik, terima kasih Encik Aloy untuk penjelasan sebentar tadi. Saya hargai sangat-sangat kerana kita memang mahu mendengarkan persepsi dan juga perspektif yang baru dan juga beza supaya perbincangan kita menjadi satu perbincangan yang produktif untuk semua orang. Baiklah, terus ke ahli panel ketiga iaitu Dr. Boon. Apakah ada juga elemen persilangan budaya daripada puisi yang diberikan oleh doktor tadi? Kerana doktor ada sebut ia sebuah puisi yang kontemporari. Jadi apakah wujud juga elemen persilangan budaya itu daripada masyarakat Siap dengan masyarakat Malaysia yang lain? Doktor, dipersilakan. Ya, terima kasih saudara moderator. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi pada awal, memang nilai menghormati itu merupakan satu nilai mulia, ya. Dan kita dapati nilai ini ialah nilai yang sejagat. Tambah-tambah lagi dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia ini, ya. Kalau tanpa elemen menghormati ini, tanpa elemen yang mulia begini, sudah pasti kita mungkin terbabas dalam arus perpaduan, ya. Jadi sebenarnya kemuliaan ini ialah nilai murni, dan kita biasa mendengar, masyarakat dahulu kala ada elemen segan, dalam masyarakat Melayu terutamanya, ya, segan, dan ada pernah mendengar tak gamak dalam bahasa Kedah, ya, tak gamak. Tapi dengan dunia yang semakin bertaufan dan berribut gini, ya, kadang-kadang elemen segan dan tak gamak itu sudah hilang dari kamus nilai kemanusiaan. Dulu kita ada had untuk berkomunikasi. Seganlah, tak gamaklah, kan. Itu nilai sebenarnya. Tapi dengan datang elemen baru sekarang, dunia moden, manusia hanya boleh terjah ikut suka hati kadang-kadang. Dan kita sudah hilang nilai kita yang sebenar, nilai yang tinggi segi kemanusiaannya. Jadi kita harap nilai ini milik kita bersama, saudara moderator dan sedang hadirin. Nilai ini milik kita bersama, yang kita muliakan orang lain dari diri kita yang mulia, fikiran yang mulia, bahasa yang mulia, tindakan yang mulia, maka masyarakat harmonis. Ini elemen yang perlu kita pelihara untuk hidup aman damai sebenarnya. Dan kadang-kadang orang sering bercakap, dunia sudah berubah, saudara moderator. Dunia sudah berubah, kita perlu berubah. Tapi pada pandangan saya, dunia boleh tungging langgang, boleh berubah, tapi nilai kita jangan berubah. Kita perlu pegang kuat-kuat kita punya aset, kita punya nilai murni yang diwarisi sejak zaman berzaman. Kadang-kadang kita melihat ke negara di timur, ya, di matahari terbit, negara Jepun, ya. Contoh, mereka masih mengekalkan konsep tunduk tu, ya. Unik sebenarnya, tapi itu satu style penghormatan mereka. Macam kita ni sudah ada platform tu. Kita ada platform macam gotong royong dulu, kan, ya, gotong royong berderau, Kedah sebut, kan. Tapi kita sudah hilangnya itu. Sekarang sudah ada elemen kapitalisme, catering semua.
Makanya gotong royong orang import pergi luar negara. Sekarang kita sudah hilang kita punya pattern gotong royong tu. Jadi itulah pesanan saya, pendapat saya yang ikhlas ya. Kalau salah dan silap minta maaf. Terima kasih ya. Terima kasih doktor untuk penjelasan sebentar tadi. Ada satu lagi soalan terakhir daripada pihak saya yang saya akan berikan sebentar lagi. Tapi sebelum itu, saya menjemput hadirin-hadirin sekalian untuk menonton video citra budaya ini daripada Desi Suara Restu. Kalau satu hari satu baris, kalau satu bulan sudah 30 baris. Saya pernah mewar-warkan kepada diri sendiri ya, dahulu bahawasanya kalau kita tandus idea, mungkin satu hari satu patah perkataan. Setahun sudah 365 patah perkataan. Jadi kita orang sastra ni orang yang berada dalam dunianya sendiri ya. Jadi kita harus akur kepada minat kita, kecenderungan kita. Dan pada saya ilham ini macam saudara Loy sebut tadi, kadang-kadang kosong, tapi kadang-kadang terpanggil untuk menjawab isu-isu terkini. Dan saya suka mengulangi perkataan terburu-buru tadi yang saudara Loy sebut ya. Kita jangan terburu-buru ya, sebab kita menulis sekadar hati yang tulus. Kita jangan menulis kerana kita ingin menghakimi dunia ya. Kita tulis sekadar membuat sharing, membuat perkongsian. Dan saya lebih suka menggunakan waktu pagi ya, saudara moderator, waktu pagi untuk melihat, menulis, mengedit dan sebagainya. Sebab macam Tok Guru Sastra menyebut pada kita selalu kan, kita tidak boleh buat macam mi segera. Terus tulis, terus puas hati, terus dijamah. Dia kena simpan dahulu. Dan sebab angin emosi kita berlainan. Hari ini cuaca iklim minda kita mungkin lain, esok mungkin lain. Maka kita tengok balik, oh ini sudah menyimpang kadang-kadang. Maka kita harus lebih waras dalam melontarkan idea dan sebagainya, supaya menghindarkan elemen-elemen yang kurang diingini oleh masa di luar sana. Okey, sekian.